Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 10 April 2023. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara AGC mengandungi fakta dan bukti baharu dalam usaha menggugurkan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang kini di peringkat pembelaan. Peguam Hamidi Mohamad Noh memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini, representasi melebihi 200 muka surat yang dihantar terus kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun mengandungi asas untuk pertimbangan agar pertuduhan yang dihadapi anak guamnya digugurkan. Sehubungan itu, pihak pembelaan memohon penangguhan terhadap 16 tarikh perbicaraan yang telah dijadualkan sebelum ini sementara menunggu Peguam Negara memberi maklum balas terhadap representasi tersebut. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekerah yang kini Hakim Mahkamah Rayuan kemudian melapangkan tarikh-tarikh perbicaraan sepanjang bulan ini hingga Julai. Mahkamah kemudian menetapkan 1 Ogos ini bagi menyambung perbicaraan atau memaklumkan sebarang keputusan berhubung representasi yang dikemukakan oleh Presiden UMNO itu. Ahmad Zahid, 70 tahun yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdepan 47 pertuduhan iaitu 12 bagi pecah amanah, 8 berhubung rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik beliau. Bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man dihadapkan ke Mahkamah Session Kangar hari ini atas 5 pertuduhan membuat tuntutan palsu bagi kemudahan cuti seberang laut di London dari 2013 hingga 2017 dengan nilai keseluruhan 1.2 juta ringgit. Azlan, 65 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik kesemua pertuduhan tersebut dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Nur Salha Hamzah. Dia didakwa menggunakan dokumen mengandungi penyataan palsu berkaitan kos bagi tiket penerbangan, hotel penginapan dan pengangkutan di London bagi tuntutan kemudahan cuti seberang laut yang diberikan kepada Menteri Besar Perlis sedangkan tiada perjalanan yang dilakukan tertuduh. Pendakwaan terhadapnya dilakukan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24/2 Akta sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda minimum 5 kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu jika berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Hakim bagaimanapun membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin selain syarat tambahan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan menetapkan sebutan semula court case pada 12 Mei ini. Isu permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah pendirian UMNO dan bukan pendirian kerajaan. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata perkara itu juga tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet. Bagaimanapun, Locke memberitahu permohonan pengampunan boleh dimohon oleh sesiapa sahaja yang disabitkan kesalahan dan merupakan sebuah proses biasa namun ia tertakluk kepada perkenan yang di-Pertuan Agong sama ada dibenarkan atau tidak. Sebelum ini, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memutuskan untuk memohon ihsan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi mempertimbangkan pengampunan penuh kepada Najib. Namun, terdapat dakwaan permohonan ini akan menyebabkan perpecahan dalam parti. Hal itu bagaimanapun dinafikan oleh Naib Ketua Pemuda UMNO, Muhammad Hairi Mat Shah yang berkata keputusan berkenaan akan difahami kerana dilakukan atas desakan ahli UMNO di peringkat akar umbi. Dalam perkembangan sama, bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Osman turut mengulas bahawa lembaga pengampunan perlu mengambil kira 4 kes lain yang dihadapi Najib ketika ini bagi memastikan keputusan pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong tidak dibuat dengan terburu-buru. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunus dipercayai dipanggil oleh Lembaga Disiplin Parti selepas didakwa menyogok 12 orang perwakilan untuk mengundinya pada pemilihan parti 18 Mac lalu. Dalam sepucuk surat yang ditandatangani pengerusi Lembaga Disiplin UMNO, Datuk Muhammad Hafarizam Harun 7 April lepas, Jamal dikatakan melanggar peruntukan perlembagaan UMNO dan tata etika ahli UMNO yang boleh dihukum di bawah Fasal 20.9.
Kesalahan tersebut didakwa dilakukan pada 17 Mac 2023 sekitar 6.15 petang dengan melakukan perbuatan rasuah dan sogokan politik wang sebanyak RM1,000 kepada 12 perwakilan dari cawangan UMNO, Parit Sungai Haji Dorani, Parit 3 Jalan 5, Sungai Limau, Simpang 3 Loji dan Pekan Pasir Panjang. Dalam surat tersebut juga, perwakilan yang diberikan sogokan itu diarahkan bersumpah untuk mengundi Jamal dalam pemilihan parti. Selain wang tunai, perwakilan turut diberikan 1 beg perwakilan mengandungi kad gantung perwakilan serta sekeping kad jemputan yang dikatakan boleh ditunaikan berjumlah RM2,000 jika Jamal menang pemilihan tersebut. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Tarikh bagi melihat anak bulan Syawal bagi tahun ini ditetapkan pada petang Khamis 20 April 2023 bersamaan 29 Ramadan 1444 Hijriah. Pejabat penyimpan mohor besar Raja-Raja Malaysia dalam satu kenyataan turut memaklumkan pengisytiharan tarikh Hari Raya Puasa juga akan diumumkan pada malam berkenaan. Sementara itu, Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Selain jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan untuk melihat anak bulan Syawal di 29 lokasi seluruh negara. Sementara itu, isu raya awal kecoh diperkatakan dalam kalangan umat Islam di Malaysia selepas Pusat Astronomi Antarabangsa yang berpangkalan di Emiria Arab Bersatu UAE menjangkakan akhir Ramadan pada tahun ini jatuh pada hari Khamis bersamaan 20 April 2023. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar memberitahu beliau akan membincangkan isu berkenaan di peringkat jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi mengelak insiden tahun lalu tidak berulang. Perkahwinan antara Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin dan suaminya Syamsul Yusof akan menemui titik pengakhiran pada 18 April ini. Hakim Syari'i Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, Akmaluddin Ilyas menetapkan tarikh itu selepas Peguam Syari'i mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baharu dan penyelesaian antara mereka. Bagaimanapun, terma-terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh tersebut dan akan direkodkan. Puteri Sarah yang ditemui media meluahkan rasa syukur apabila permohonan perceraian sudah dipersetujui Syamsul mengikut syarat yang akan dibentangkan pada 18 April ini. Jelasnya, persetujuan tersebut hasil perbincangan menerusi pertemuan bersama Syamsul semalam. Beralih ke berita dunia. Seorang pengusaha produk kecantikan dari Makassar, Indonesia mendapat perhatian ramai selepas mengaku pernah tersilap memindahkan wang berjumlah RM29,469 kepada pengikutnya di media sosial. Mira Hayati sebelum ini mendapat perhatian ramai selepas menayang beg tangan mewah yang diperbuat daripada emas berharga RM162,965. Dia yang sering bersedekah sambil mempromosikan produknya pernah tersilap memindahkan wang bernilai RM100 juta atau RM29,469 kepada salah seorang pengikutnya di media sosial namun menghalalkannya. Seringkali tular dengan video, wanita ini dilihat seringkali membawa wang tunai yang berjumlah antara RM8,840 hingga RM14,734 bagi disedekahkan kepada orang susah untuk setiap hari. Seorang lelaki Sweden berjaya menyembunyikan 46 sendi berbeza dalam badannya berturut-turut. Menurut rekod dunia Guinness, Landin melakukan teknik menyembunyikan sendi bagi memecahkan rekod bunyian berterusan pada 40 sendi berbeza secara berturut-turut yang sebelum ini dicatatkan Kamal Pokral dari Nepal pada tahun lalu.
London membuat persiapan yang agak lama untuk memecahkan rekod dunia itu dan setiap hari selama sebulan, lelaki berusia 23 tahun itu berlatih menyembunyikan sendinya dalam urutan yang berbeza untuk menentukan susunan yang paling berkesan. Rekod dunia Guinness menjelaskan tubuh manusia mengandungi 360 sendi secara keseluruhan dan ini bermakna terdapat banyak sendi yang belum dibunyikan London. Malah, rekod tersebut masih boleh dipecahkan. London merupakan individu kelima yang berjaya selepas rekod itu pertama kali dicipta oleh James C. Muir dari India pada tahun 2003 dengan catatan 26 bunyian sendi. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Inflasi utama negara tahun ini diunjur lebih tinggi kepada 3.0% berbanding jangkaan Bank Negara Malaysia antara 2.8 hingga 3.8%. AmBank Research dalam nota kajiannya turut mengunjurkan ekonomi negara berkembang antara 4.0 hingga 5.0% pada tahun ini. Katanya, unjuran tersebut adalah selari dengan jangkaan AmBank Research bagi keluaran dalam negara kasar KDNK pada kadar 4.5% pada tempoh yang sama. Jurang keluaran yang mengukur perbezaan antara keluaran berpotensi dan keluaran sebenar dijangka berubah kepada positif pada separuh kedua 2023 di samping pertumbuhan KDNK yang disokong lain-lain faktor. Kerajaan hari ini akan dilihat tidak pro pendidikan susulan tindakan pemansuhan pelepasan cukai bagi penyimpan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Perkara itu disuarakan Datuk Dr. Hatta Ramli yang menyeru agar dinilai semula supaya tempoh tersebut tidak dihadkan pada suatu masa bagi membantu anak-anak menempuh perjalanan ke peringkat universiti. Beliau berkata demikian ketika membahaskan Rang Undang-Undang Keuangan 2023 di Dewan Negara hari ini. Sebelum ini, Timbalan Menteri Keuangan Steven Sim Chee Kiong memaklumkan bahawa pembayar cukai yang mencarum dalam SSPN tidak lagi layak menuntut pelepasan cukai individu sehingga RM8,000 bermula tahun ini. Kita ke berita sukan. Johor Darul Takzim JDT meneruskan momentumnya yang berada di tangga teratas Liga selepas menewaskan Kedah Darul Aman FC KDA FC 6-0 dalam saingan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Jaringan pembuka tirai oleh Fernando Martin Forestieri pada minit ke-23 melengkapkan saingan babak pertama sebelum JDT meledak dengan 5 gol pada babak kedua. Pemain pertahanan Muhammad Feroz Baharudin kemudian menggandakan jaringan pada minit ke-48 sebelum Oscar Arribas membolosi gawang Sang Kenari pada minit ke-50 sekaligus membawa kepada gol ketiga JDT. Skuad kendalian Afuzizin terus berputih mata apabila pengadil Razlan Jofri Ali menghadiahkan sepakan penalti kepada bek Sonda Silva dan menyaksikan pemain itu menjaringkan gol pada minit ke-52. Arif Aiman Muhammad Hanapi kemudiannya meledak gol kelima buat Harimau Selatan pada minit ke-76 sebelum Leandro Velasquez menutup tirai jaringan pada minit ke-86 dan menyaksikan ini adalah kemenangan ke-8 berturut-turut bagi skuad Harimau Selatan dalam aksi Liga Super musim ini.